Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Khalid Ikhwan bin Jamri daripada SK Pelang. InsyaAllah pada hari ini akan membentangkan laporan inovasi pengajaran dan pembelajaran yang telah saya hasilkan pada tahun ini. Untuk projek inovasi pengajaran dan pembelajaran, saya telah menghasilkan inovasi DIY Visualizer, iaitu Visualizer kos rendah. Sedikit berkaitan dengan diri saya merupakan guru akademik yang mengajar mata pelajaran matematik dan reka bentuk dan teknologi (RBT). Saya juga merupakan ketua panitia reka bentuk dan teknologi RBT di SK Pelang. Ini tercetus daripada kelas RBT tahun 4 Bestari, di mana kelas 4 Bestari mempunyai 38 orang murid. Yang ini merupakan murid yang teramai di sekolah bagi satu-satu kelas di SK Pelang. Disebabkan pandemik COVID-19, murid disusul dengan penjarakan sosial antara mereka. Jadi, semasa kelas RBT yang lalu, saya telah menunjukkan satu demonstrasi menghasilkan model kereta di hadapan kelas. Jadi, untuk murid-murid yang di hadapan tidak menghadapi masalah. Beberapa murid di bahagian barisan tengah mula berdiri kerana tidak dapat melihat demonstrasi tersebut. Manakala murid di bahagian barisan belakang pula mula mengangkat tangan, berdiri dan bersuara kerana ingin juga melihat demonstrasi tersebut. Jadi, keadaan ini adalah sangat-sangat tidak memberangsangkan bagi pembelajaran pada hari tersebut. Jadi, saya bercadang pada awalnya untuk menggunakan projektor LCD. Tetapi, ini merupakan mata pelajaran RBT. Sekiranya saya menggunakan paparan LCD, projektor LCD, ia hanyalah sekadar paparan. Jadi, tiada demonstrasi ditunjukkan dan tiada tunjuk cara masa nyata. Kerana untuk RBT adalah lebih baik kerana ialah satu mata pelajaran yang berasaskan PBL, iaitu Project Based Learning, yang perlu ataupun yang sepatutnya ditunjukkan secara demonstrasi ataupun secara masa nyata, real time. Jadi, penyelesaian untuk menjadikan PDPC itu secara masa nyata adalah membeli atau memperolehi visualizer yang terdapat di pasaran. Tetapi, di pasaran, setelah saya menghubungi pembekal, harga yang saya dapat adalah RM1,025. Jadi, penggunaan DIY Visualizer dalam pengajaran dan pemudah cara mata pelajaran RBT adalah sebagai satu bahan bantu mengajar yang efisien dari segi kos dan pengaplikasian, sekaligus menepati objektif pembelajaran berdasarkan projek ataupun PBL, Project Based Learning. Kenapa saya namakan DIY Visualizer? Ia merupakan gabungan dua perkataan, dua perkataan, DIY dan juga Visualizer. DIY itu bermaksud do it yourself dan juga bermaksud kos rendah. Mana-mana DIY adalah kos rendah, manakala Visualizer adalah pemapar ataupun pemancar. Jadi, dari situlah terasanya terma DIY Visualizer. Objektif DIY Visualizer adalah mewujudkan kaedah yang mudah dan memastikan PDPC dijalankan dengan berkesan. Seterusnya, DIY ini menekankan pembelajaran berasaskan projek, iaitu Project Based Learning, yang menjadi tunjang kepada subjek RBT. Seterusnya, ia adalah satu produk yang boleh menjimatkan kos dari segi masa dan juga terutamanya kewangan. Seterusnya, memastikan keberkesanan penyampaian PDPC secara menyeluruh kepada murid-murid. Jadi, tiada murid yang tertinggal. Seterusnya adalah mengurangkan kadar kehilangan informasi secara visual di kalangan murid. Di mana sekiranya kita faham dari segi kelas, secara kelas normal, secara visualnya murid makin ke belakang akan mengalami kehilangan informasi. Terutamanya subjek-subjek atau matematik yang melibatkan demonstrasi. Okey. Jadi, setelah saya jalankan beberapa kajian, saya telah merujuk beberapa
visualisasi yang terdapat di pasaran. Secara puratanya, minimum harga untuk visualisasi di pasaran adalah RM400 ke atas. Jadi, di sini saya telah memikirkan untuk menghasilkan DIY visualisasi ini, di mana DIY visualisasi ini hanya memerlukan 3 perkara asas. Okey, 3 perkara asas, iaitu pertama sekali adalah webcam. Webcam. Okey, kamera web. Okey, kamera web yang beresolusi 1080p 1080 pixel, supaya kadar ataupun image yang berkualiti akan dipaparkan. Seterusnya, saya mendapatkan holder. Holder sama ada holder tablet, handphone ataupun mudah alih. Dan yang tidak penting adalah ianya mestilah fleksibel. Seterusnya adalah kertas cardboard bersaiz A3, A4, di mana digunakan sebagai canvas ataupun tapak border dalam memaparkan imej yang kita akan terapkan di dalam PDP. Okay. Jadi, dari segi keseluruhan kos yang telah saya habiskan untuk menghasilkan DIY ini adalah 77 minit 50 sen. Lebih kurang RM80. Jadi, secara puratanya, saya boleh anggarkan untuk menghasilkan DIY ini adalah daripada serendah-rendah RM50 sehinggalah ke RM150. Okey. Untuk memastikan DIY visualisasi ini berfungsi dengan baik, dianya memerlukan perkakasan sokongan. Perkakasan sokongan ini terdiri daripada 2, iaitu perisian dan juga peranti sedia ada. Dari segi perisian, saya menggunakan Manicam, iaitu perisian kamera yang memberikan akses penggunaan berbilang kamera, iaitu multicam. Tetapi ianya terhad kepada 2 kamera. Sekiranya melanggan tahun secara tahunan, dia akan memberikan lebih sehingga 6 cam dapat dijalankan dengan serentak. Tapi untuk pengajaran dan belajar, pada saya 2 kamera sudah memadai. Okay. Seterusnya saya menggunakan Google Meet, iaitu sebagai pelantar bagi pemaparan DIY visualisasi ini secara atas talian. Seterusnya saya menggunakan Snap Camera sebagai input kamera ataupun perisian kamera dalam memaparkan visual-visual yang menarik sekiranya diperlukan. Dan akhir sekali, saya menggunakan OBS Studio. OBS Studio dalam penghasilan video untuk disimpan dan dijandakan ataupun dimuat naik ke dalam YouTube atau media sosial sebagai rujukan akan datang. Jadi, untuk penggunaan perisian bagi DIY visualisasi ini, pengguna boleh menggunakan mana-mana perisian sahaja. Yang penting adalah basic tadi. Bagi peranti sedia ada, seperti biasalah, kita perlukan laptop, LCD dan skrin. Untuk era PDPR, hanya perlukan komputer sahaja dan juga capaian internet. Jadi tak kisahlah. Jadi kita dah faham inputnya adalah komputer, prosesnya akan dijalankan melalui DIY dan juga outputnya adalah secara atas talian ataupun secara paparan skrin. Okay. Penggunaan DIY visualisasi ini antaranya adalah untuk mempamerkan demonstrasi memasang kit model ialah secara masa nyata. Seterusnya, menggunakan objek ciri zoom sebab dia mempunyai satu kerangka yang fleksibel, jadi kita boleh zoomkan objek ataupun artikel PDPC secara masa nyata. Kita boleh juga menggunakan DIY visualisasi ini untuk membaca buku teks bersama murid sebab dia boleh dipaparkan melalui atas talian ataupun perkongsian ataupun secara paparan di skrin. Seterusnya adalah memaparkan bahagian halus di mana kita boleh melihat dari pelbagai sudut artikel itu. Seterusnya, untuk memodelkan dan menunjuk cara atau membuat sesuatu pada artikel atau projek tersebut. Dan akhir sekali adalah menunjukkan kaedah penghasilan PPS yang betul, iaitu mengikut langkah atau tertib penghasilan. Untuk melaksanakan
DIY Visual ini saya telah bagi kepada dua, iaitu secara PDPC dan juga secara PDPR. Secara PDPC adalah secara kaedah yang biasa telah kita pakai, iaitu menggunakan webcam, komputer river dan juga LCD dapat dipasangkan kepada skrin. Sebenarnya saya letakkan dia dapat dilaksanakan secara PDPR, iaitu penggunaan webcam, komputer river dan juga capai internet, dan dipancarkan terus kepada distreamkan kepada Google Meet, YouTube dan sebagainya. Okey. Lepas ini saya akan menunjukkan demonstrasi pemasangan dan penggunaan DIY ini. Okey, implikasi daripada inovasi DIY ini, pertama sekali, inovasi ini mampu mengatasi masalah, iaitu masalah pembelajaran dalam RBT. Sebab RBT ini memerlukan demonstrasi, banyak demonstrasi. Seterusnya, penyampaian dan pengaplikasian yang mudah menggunakan sumber sedia ada. Jadi, kita tak perlu fikirkan kos yang tinggi, kita hanya menggunakan sumber yang ada dan juga sedikit pengubahsuaian. Okey, seterusnya adalah memudahkan kefahaman dan proses kerja murid yang melibatkan PBL. Maksudnya, murid dapat menghasilkan satu perkara PBL secara masa nyata. Macam ni kan, kita dapat hasilkan secara masa nyata. Okey, sebenarnya meningkatkan kemahiran menggunakan teknologi maklumat dalam pengajaran guru, di mana cikgu dapat mengasimilasi atau menghubung jalinkan pengetahuan dan menimbulkan pengalaman dengan menggunakan perisian-perisian baru, meningkatkan kemahiran guru. Seterusnya, membolehkan guru melaksanakan pelbagai aktiviti sepanjang PDPC. Jadi, guru tidak hanya perlu menunggu kepada demonstrasi sahaja pada sepanjang itu. Hanya menunjukkan demonstrasi sekali sahaja, dan seterusnya dia akan dapat melakukan pemantauan terhadap hasil murid. Seterusnya, dengan penggunaan DIY ini dapat mengoptimalkan masa pengajaran. Jadi, tidak akan timbul lagi isu murid lambat masuk kelas untuk sesi pembelajaran seterusnya yang kebiasaan berlaku sebelum-sebelum ini. Dan akhir sekali, yang paling penting adalah DIY visual ini adalah sangat-sangat menyeimbangkan kos, masa dan kewangan. Okey, masa dan kewangan. Sebab kita umpama mengajar di dalam kelas, cuma kita memaparkan secara visual, secara atas talian, secara besar atau gambaran lebih besar di dalam skrin. Jadi, sebagai rumusan, inovasi ini bukan saja mampu menarik minat, malah mampu meningkatkan kefahaman dan kemahiran kerja buat murid dalam PBL. Sebab murid, semasa kita melaksanakan demonstrasi, murid boleh bertanya dan kita boleh stop, hold dahulu. Jadi itu dah proses tu berlaku di situ. Seterusnya, memberi kemudahan kepada guru dan murid untuk menyampai, berkongsi, membentangkan serta berkolaborasi secara visual yang lebih besar, paparan lebih besar di skrin, di dalam talian dan sebagainya. Guru juga dapat memperbagikan teknik dan pelaksanaan aktiviti di samping menjimatkan kos. Inovasi DIY visualizer ini sebenarnya satu idea tambah baik. Idea tambah baik dari produk yang sedia ada dengan gabungan sumber sedia ada dan kos yang rendah. Ini diharapkan sekaligus memberikan banyak faedah kepada teknik dan kaedah pembelajaran guru-guru, RBT khususnya dan subjek lain amnya terhadap pembelajaran berasaskan projek based ni yang ditekankan sangat dalam PAK 21. Akhir kata daripada saya, sekian.
Terima kasih dan insya-Allah berjumpa lagi pada masa akan datang.